Pekebun sayur, terutama pekebun sayur organik, boleh survive, boleh melangsungkan kehidupan sekiranya krisis makanan berlaku di era COVID-19 ini. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Hari ini saya akan membawa Anda ke sebuah kampung di Teluk Bayur di Jabal, di mana saya dapati bahawa ramai penduduk berhampiran dengan sungai Teloban atau sungai Saiburi menanam jagung dan pelbagai jenis sayur. Jika kita mengikuti perkembangan berita antarabangsa, kita akan dapati bahawa sekarang ini semua media, hampir semua media bercakap tentang kekurangan makanan, food shortages, kekurangan makanan akan berlaku dengan sebab COVID-19 atau COVID-19. Sebagai contoh, The Guardian ini 2 hari lepas dia bercakap tentang, dan tajuk utama dia pendekatan yang digunakan untuk nak mengatasi penyakit ni, wabak corona ni akan menyebabkan berlaku kekurangan makanan dalam peringkat global. Ini UN beri amaran. Hari yang sama kita tengok satu akhbar lain pula, Bloomberg pula mengatakan daripada Spain sehingga ke Jerman, farmers warn, para pekebun itu memberi amaran bahawa akan berlaku kekurangan makanan fresh, makanan segar. Dan banyaklah yang saya baca. Kalaulah begitu, seperti mana dilaporkan media barat, belum lagi berlaku di tempat kita, di Thailand masih belum berlaku shortage ataupun kekurangan dari segi makanan, kecuali ada sedikit telur kalau di Bangkok lah. Tapi kalau di sebelah wilayah-wilayah tertentu ada juga katanya bukan kekurangan barang tapi kenaikan barang, kenaikan harga makanan yang berlaku. Tapi di Bangkok belum berlaku. Telur pun yang 2 hari tak ada, tapi sekarang kembali ada dalam kedai Sebanika, 7-Eleven dan lain-lain, ya, tak kembali ada. Tapi di barat sudah dirasai benda ni. Negara-negara maju memang jadi masalah. Malaysia okey, Thailand okey, tapi Singapura ada masalah sebab Singapura bergantung sepenuhnya hampir sepenuhnya kepada makanan. Mungkin 90%, lebih daripada 90% lah, 99% mungkin bergantung kepada pertanian, hasil pertanian daripada luar negara. Kalau Thailand tu okey sikit. Tapi ini negara-negara yang belum sampai ke tahap negara maju. Tapi kalau negara maju, negara yang bergantung sepenuhnya kepada hasil pertanian daripada luar negara, memang teruklah. Seperti sekarang kita lihat berita daripada Britain, macam mana supermarket mereka kosong habis semua, mau pergi beli barang untuk nak simpan di rumah dengan begitu banyak kan. Itu berlaku sekarang ini di negara-negara maju sekarang. Sekarang krisis sekarang ini sudah nampak di Amerika, di Britain dan di mana-mana sekarang ini. Tetapi di tempat kita masih belum nampak dengan jelas. Tapi bagaimanapun, kenapakah negara kita ini tidak jadi begitu? Thailand belum lagi berlaku, mungkin akan berlaku apabila kena berkurung begitu lama kami di sini sampai akhir bulan depan. Kalau di Malaysia ditambah lagi 14 hari. Kalau berlangsung lebih lama, berterusan lebih lama, terpaksa berkurung lebih lama, orang tidak dapat pergi kerja, orang tidak dapat kerja kilang ditutup.
ya apa akan jadi? Ini mungkin akan berlakulah food shortages ataupun kekurangan makanan di tempat kita. Tapi saya fikir orang kampung boleh survive, boleh hidup kalaulah krisis itu berlaku dengan secara besar-besaran. Orang kampung bisa hidup sebab mereka ada tanah, mereka ada bumi, mereka ada kebun, khususnya bagi mereka yang sekarang ni dalam contoh yang saya sebut di Kampung Teluk Bayur dan semua kampung-kampung di tepi pantai Sungai Teluban, Sungai Seburi itu kan, mereka ini adalah mereka yang menanam benda yang boleh makan. Bukan menanam kelapa sawit yang nak jual kepada luar negara. Yang tak boleh makan minyak bukan nak makan setiap hari. Minyak hanya untuk nak buat goreng. Begitu juga getah. Yang getah ini untuk nak jual ke luar negeri. Benda ini semua akan jadi masalah. Tapi kalau kita tanam benda-benda yang boleh makan, pokok-pokok yang boleh makan, tumbuhan-tumbuhan yang boleh makan seperti padi, seperti sayur, seperti ubi, kacang, lain-lainnya. Jadi apabila kita nak tengok dalam macam ni, orang kampung adalah lebih baik daripada kita di bandar. Orang kampung adalah lebih baik dari saya di Bangkok. Ke Bangkok kena beli semuanya. Tak ada satu pun nak tanam pun tak boleh. Jadi kena beli semuanya. Dan ini menyebabkan orang kampung ada advantage, ada kelebihan dari segi itu. Sebab kalau mereka tanam apa pun, kalau tak boleh jual, tapi boleh jual dah sekarang sebab semua orang nak makan. Kalau tanam jagung, tanam ubi, tanam kacang, dalam keadaan sekarang orang berkurung sekarang ini, barang-barang mereka, barang-barang pertanian mereka akan boleh dijual. Walaupun orang ada masalah dari segi macam mana pun mereka perlu makan. Jadi orang pekebun-kebun ini dapat hasil dengan banyak. Yang seperti dengan saudara Roslan dan keluarganya ini, dia jual jagung saja. Jagung itu direbus sendiri oleh mereka dan dijual di tepi jalan di kampung dekat dengan kampung mereka, Teluk Bayur, tapi dekat dengan pangkalan motor dia kata. Jadi dia ada pelanggan. Dia sejak 20 tahun dia jual jagung di situ. Tapi bukan jual jagung saja, jual ubi, jual lain-lain, tapi utama adalah jagung. Dia dapat kadang-kadang mana dapat banyak waktu harga getah mahal, tapi waktu biasa dapat 2,000 baht. 2,000 baht ini iaitu kira-kira RM260 satu hari. Bagi penduduk kampung, keluarga kampung dapat RM250-260, iaitu 2,000 baht adalah mencukupi, adalah memadai, kerana mereka ini hanya duit itu adalah untuk memberi barang-barang yang diperlukan oleh mereka saja, daripada pakaian itu, makanan mereka makan daripada apa yang mereka buat sendiri, daripada kebun, juga daripada sawah. Ini adalah, jadi sekarang ini kalaulah sekarang ini dah orang bincang tentang bahawa kapitalis ini akan runtuh. Masyarakat kosmopolitan ini akan jadi rosak, akan tidak jadi itu lagi sekiranya coronavirus ataupun COVID-19 ini berterusan begitu lama, dan mungkin akan datang wabak-wabak lain juga, menyebabkan sekarang ini kita dalam keadaan perang, lebih daripada keadaan perang lagi pada waktu ini, kerana seluruh dunia takut kepada wabak semacam ini. Jadi menyebabkan berlaku krisis besar. Banyak syarikat di Bangkok ini pun banyak syarikat-syarikat sudah ditutup dan pelancong hancur, hotel-hotel tidak ada orang semua. Jadi semacam dunia sekarang ini kena kembali kepada semula jadi, kembali kepada the nature, atau apa sajalah perbuatan amalan kita yang dekat dengan nature, yang tidak merosakkan nature, yang tidak merosakkan alam sekitar, supaya kita hidup dengan mereka. Bukan alam sekitar ini, hutan ke apakah, selain daripada menjaga alam supaya menjadi baik, supaya menjadi
tidak rosak. Waktu yang sama juga memberi kepada kita makanan. Kita ambil daripada hutan banyak perkara. Air pun kita ambil daripada hutan, makanan pun kita ambil daripada hutan. Bukan air saja, tapi makanan pun kita boleh ambil daripada hutan. Orang yang ada hutan sekarang ini sebenarnya adalah orang yang ada makanan. Ini tak kira lagi kebun-kebun yang kita buat tu, tapi hutan itu saja sudah ada faedah kepada kita. Jadi macam sekarang seperti dengan Tuhan tolong menyusun semula kehidupan kita supaya menjadi lebih tepat dengan nature, tepat dengan alam semula jadi. Sebab kita hidup di zaman moden ini sudah terkeluar daripada alam semula jadi. Kita merosakkan hutan, merosakkan bukit dan macam-macam dan bina macam-macam. Akhirnya menyebabkan kepanasan dunia ini panas dan menyebabkan bermacam-macam penyakit, bermacam-macam malapetaka menimpa kita. Okey, dan dari sini saya fikir cara hidup macam kampung itulah yang paling sesuai. Saya sendiri pun mungkin kena meninggalkan rumah di sini, di Bangkok ini, balik tinggal di kampung untuk hidup dengan cara kampung yang sesuai dengan keadaan kita dalam krisis. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.